Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Hari ini saya Atika Roslan akan bersama-sama anda untuk menerangkan topik kita pada hari ini, iaitu pindah milik kasih sayang. Kan bab kata admin kita, untukmu segalanya. Wah gitu, sungguh romantis ya. Okey, so jadinya saya akan terangkanlah secara ringkasnya mengenai apakah makna pindah milik kasih sayang itu sendiri. Bagaimana pula dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan pindah milik kasih sayang? Dan apa pula prosedur yang berkaitan mengenai pindah milik kasih sayang ini sendiri? Okey, kalau kalian nak tanya soalan, ada apa-apa yang boleh kami bantu, boleh tanyakan terus kepada kami lah. Nanti insya-Allah kami akan jawab di akhir sesi nanti. Okey, baik. Okey, berkenaan dengan makna, pengertian apa pindah milik kasih sayang ini untukmu segalanya. So, kita punya tajuk ni bukan main romantis lagi kan. So, macam dia terikat kepada pindah milik di antara suami isteri sahaja ke? Ataupun macam mana? So, jadinya sekarang ni saya nak ceritakan sikit lah. Maknanya pindah milik kasih sayang ini, dia tidak terikat untuk... Terima kasih Cik Izwan. So dia tidak terikat mengenai berkenaan dengan suami isteri saja. Kan tiba-tibalah si suami tu cakap dengan si isteri tu, abang ayah rasa abang ayah nak ni lah, abang nak bagilah rumah yang abang beli dengan titik perlu abang ni kepada ayah, sebabnya ayah nak jaga anak-anak kita dengan baik. Macam tu kan, tiba nak bagi hadiah anniversary. So si suami tu dia nak bagi terus rumah yang dia dah beli tu. Boleh ke tidak? So itu kita akan jawab lah selepas ini. So pindah milik, Waalaikumsalam Cik Haikal, Ana Haikal. Pindah milik kasih sayang ini dia tidak terikat untuk suami dan isteri sahaja. Dia adalah ikatan kekeluargaan. Maksudnya kasih sayang di antara ahli keluarga kita. So ahli keluarga kita siapa? So mak ayah kepada anaknya, ataupun anak-anaknya kepada mak ayah itu sendiri, mak atau ayah itu sendiri, ataupun di antara adik-beradik pun boleh. Maknanya macam si Alung ni nak bagi adik bongsu tu kan rumah, sebabnya dia dah jaga dah mak ayah sampai jaga mak ayah kita elok-elok. So si Alung tu dia nak bagi rumah yang dia beli kan, dia nak bagi si adik ni pun boleh juga. Itu memang sangat bermurah hati lah kawan-kawan ya. Ataupun dia juga boleh ikatan kekeluargaan yang lain. Macam contohnya mak angkat dengan anak angkat. Boleh juga nak bagi pindah milik kasih sayang. Tapi kita kena ada segala apa yang kita nak bagi tu, kita kena ada ikatan bukti kekeluargaan tu sendirilah. Maknanya macam sijil nikah ke, ataupun sijil kelahiran untuk yang anak beranak tadi kan. Ataupun kalau anak angkat, sijil pendaftaran dekat pejabat pendaftaran negara. Okay. So ada orang tanya macam tanya dengan kami kan, kenapa kita nak bagi pindah milik kasih sayang ni? So salah satu sebab untuk membuktikan kasih sayang seorang pemberi milik tu kepada penerima milik, ianya juga adalah disebabkan nanti ada kebanyakan daripada si pemberi milik ni, dia takut nanti lepas dia dah meninggal dunia kan, rumah ni contohnya rumah ada satu. Tapi disebabkan si pemberi milik ni, si suami tadi dia tak ada anak perempuan. So jadinya tanah, rumah ke segala aset-aset dia tertakluk kepada waris-waris nanti kan, tiba faraid nanti. So dia boleh juga macam adik kandung ke kan, segala maksudnya related yang lain. Keluarga yang lain boleh kacau lah rumah tersebut. Tapi si suami nak kan, macam aset tersebut memang family dia je yang dapat. So dia pindahkan nama siap-siap kepada dia punya isteri. Supaya nanti si isteri nanti bolehlah duduk rumah tersebut walaupun si suami ni tadi dah meninggal dunia. So itu dia salah satu tujuan yang lain lah. Maknanya kita nak menghentikan harta tanah tersebut jatuh menjadi harta faraid ataupun harta pusaka nanti. Okay, kalian. So seterusnya adalah berkenaan dengan syarat-syarat. So si suami ni tadi kan kata nak bagi hadiah anniversary kepada isterinya. So boleh ke dia terus bagi je? So syarat yang pertamanya adalah mesti si pemberi milik itu mestilah pemilik berdaftar pada geran.
So dia tak boleh macam dia ni macam pemegang amanah saja ke, tak boleh. Dia memang kena register proprietor, pemilik berdaftar. Dan secondnya, hartanah ini mesti dia free from encumbrance. Dia tak ada sebarang halangan. So segala apa hartanah ini dia memang dia bebas hutang lah. Ataupun si pemberi ni tadi dia memiliki rumah tersebut melalui cash. So dia tak terikat pada mana-mana hutang bank. Dan yang seterusnya dia kena free from caveat. So kalau caveat ni kan kita dah belajar sebelum ni, yang caveat ni adalah penghalang kan, penghalang. So jadinya hartanah ni tak bolehlah ada penghalang seperti caveat persendirian ni. So kena dapatkan caveators consent ataupun pengcaveat ni kena tarik balik caveat mereka sebelum pindah milik kasih sayang dilakukan. Dan syarat seterusnya, penerima ni kena atas 18 tahun. So sekiranya saya, macam contohnya saya sangat menyayangi anak saya, kan, si Ahmad, tapi dia baru 3 tahun. Boleh ke saya nak bagi rumah ke nak bagi hartanah tu kepada dia sebab dia umur 3 tahun? Jawapannya adalah saya still boleh bagi, tapi nya kena ada penama lain sebagai pemegang amanah. Contohnya saya letak nama ayah Ahmad lah untuk sebagai pemegang amanah. Okay kalian? So seterusnya pula berkenaan prosedur. So prosedur pindah milik kasih sayang ini dia simple, maknanya dia seperti pindah milik yang lain lah, tapi dia punya specialnya dia memang tak ada balasan wang ringgit. Kan? So in consideration with kasih sayang saja. Memang kasih sayang atas si penerima, si pemberi kepada penerima tersebut. So jadinya dia punya prosedurnya adalah kita kena kenal pasti dulu geran tanah tersebut. So kita kena tengok geran tu dia freehold ke, dia leasehold ke, ataupun dia rizab Melayu ke. So jadinya dekat situ kita boleh determine lah apa next procedure. So sekiranya dia freehold, dia macam pegangan selama-lamanya. So dia tak terikat pada mana-mana sekata kepentingan. So bolehlah terus tanda tangan dan proses adjudikasi. Tapi kalau dia leasehold, kan? Leasehold tu adalah sekata kepentingan lah. Maksudnya dia terikat kebenaran pindah milik di pejabat tanah ataupun dia merupakan kos rendah, rumah kos rendah. So kita kena dapatkan dulu, si pemberi milik tu kena dapatkan dulu surat kelulusan pejabat tanah daerah untuk kebenaran pindah milik tersebut. Ataupun surat permohonan, surat kelulusan kos rendah. Kan? Yang mana kami dah terangkan mengenai state consent ni, kebenaran pindah milik di pejabat tanah daerah dan kos rendah ini di episod-episod yang sebelum inilah. Kalian boleh tengok balik nanti dekat kita punya YouTube channel. Okay. So seterusnya bila kita dah dapatkan surat kebenaran ataupun kos rendah ni, kan, kalau dia tertakluk kepada inilah, kepada perkara ini, kita boleh pergi the next procedure. The second procedure, dia adalah berkenaan dengan tanda tangan borang 14A itu sendiri, borang pindah milik tanah itu sendiri. Dan bila kita dah tanda tangan, so dia terpulanglah kepada status hartanah itu sendiri. Sekiranya bukan tanah rizab, so si pemberi milik bolehlah tanda tangan depan guam saja, kan? Ataupun jika dia tu merupakan tanah rizab Melayu, kita kena sign tanda tangan borang pindah milik tersebut ke di hadapan ADO. ADO kita Assistant District Officer, maknanya depan pegawai penolong pentadbir tanah tu lah. So kita kena pergi pejabat tanah daerah. Okay. So seterusnya lepas kita dah tanda tangan borang 14A tu, kita kenalah pula untuk inilah adjudikasi borang 14A. Adjudikasi ni tuan-puan, ini merupakan macam satu stage untuk mendapatkan berapa duty stamp yang perlu dibayar. So duty stamp yang perlu dibayar, maknanya pihak LHDN dia akan taksirkan duty stamp ini mengikut nilai hartanah pasaran semasa tersebut. So the current market value lah. So contohnya rumah yang saya nak bagi dekat anak saya tu nilai pasaran semasa ni 500,000. So dia tertakluklah kepada 500,000 tu. Tapi special dekat Malaysia ni, tuan-puan, dia ada dapatkan perimitan lah. Tapi perimitan ni untuk 2 kategori saja.
Kategori yang pertama adalah pindah milik kasih sayang di antara mak ayah dengan anak kandungnya, kan, dengan anaknya, ataupun vice versa, anak-anak kepada mak ayah, dapat perimitan 100%. Maknanya tadi contohnya, tadi saya punya duty stamp tadi 5,000 lah contohnya kan. So perimitan penuh lah 5,000. Mak saya tak payah bayar ataupun saya tak payah bayar kan duty stamp tersebut. Tapi kalau sekiranya tadi si suami saya pula dia nak bagi rumah dia kat saya, kan suami isteri, dia tertakluk pada 50% duty stamp. Maknanya tadi RM5,000 duty stamp. So nanti kami kena bayar RM2,500 lah sebabnya kita dapat 50% less. Macam mana pula dengan ikatan yang lain? So ikatan yang lain dia memang tak ada perimitan. Maknanya tadi macam contohnya saya nak bagi rumah kepada adik saya. So nanti dia tertakluk juga dengan pembayaran duty stamp RM5,000 tersebut. Tak ada perimitan daripada pihak LHDN. Okay, lepas kita dah buat bayaran tersebut, so kita pun boleh buat pendaftaran pindah milik dekat Pejabat Tanah. So untuk pendaftaran pindah milik ni, dia macam akan ni lah, pendaftaran ni kita kena ikut pengkal geran tu lah tadi. So pengkal geran tu kalau macam dekat Pejabat Tanah Shah Alam, so Pejabat Tanah Shah Alam sajalah. Kan macam contohnya geran kan, dia punya status geran 1, 2, 3. So kalau pengkal dia untuk PTJ Shah Alam, so kena pergi pendaftaran kat PTJ Shah Alam. Kalau dia Pejabat Tanah Daerah punya teritori, so pergi kat Pejabat Tanah Daerah punya teritori. Apa yang penting, dokumen tambahannya adalah bukti ikatan kekeluargaan itu sendiri. Maksudnya sijil nikah ataupun sijil kelahiran dan surat akuan sumpah si pemberi memberi kepada penerima hak milik itu. Okay, tadi saya nampak soalan Puan Fatimah berkenaan dengan pindah milik kasih sayang ni macam hibah ke Puan? So dia memang pindah milik kasih sayang. Ini dia macam hibah. Hibah tu kalau macam dalam bahasa Arab adalah hadiah kan. So macam kalau memang daripada segi literalnya dia memang hadiah kepada kita, yang orang yang kita sayang. Tapi daripada segi legal effectnya dia tidak sama sebabnya hibah itu dia merupakan dia akan tertakluk kepada selepas kematian si pemberi hibah tu tadi. Macam contohnya saya memang menghibahkan rumah saya kepada Ahmad. Tapi benda tu akan berlangsung selepas kematian saya. Maknanya proses pindah milik tu akan berlaku selepas kematian saya lah. Baru rumah ini hak milik Ahmad. Okay. Ada soalan-soalan lain ke? Ke semuanya jelas dengan penjelasan saya? Saya nak bertanya, kalau macam properti tu under kategori pertanian, boleh ke pindah milik dari ayah ke anak? Stamp duty pula macam mana kalau boleh fully exempted atau masih kena bayar? Terima kasih Puan Linda. Okey, hartanah kita pindah milik kasih sayang ni dia tertakluk kepada pindah milik yang rumah saja ke? Yang kategori komersial saja ke kan? Ataupun kategori lain pun boleh? So soalan yang baik daripada Puan Linda. So jawapannya adalah memang Pejabat Tanah dia tidak akan tengok status kategori hartanah. So maknanya kalau kita nak bagi tanah kosong ke, kita nak bagi tanah tanaman getah ke kepada anak kita ke, boleh. Jadinya berkenaan dengan itu dia memang boleh. Dan soalan kedua daripada Puan Linda adalah berkenaan dengan duty stamp. So kita tengok balik, duty stamp tu dia memang akan taksirkan mengikut nilai pasaran hartanah tanah pertanian tu sendirilah. Maknanya kalau tanaman getah sekarang ni saya nampak memang market dia tinggi kan. So jadinya mungkinlah dia punya value tu tinggi. So jadinya akan tertakluk pada nilai pasaran tersebut. Dan dia depends. Kalau macam tadi dia transfer kepada ayah kepada anak kan. So dia memang fully exempted sebab dia transfer kepada ayah kepada anak. Okay. Kalau pindah milik secara kasih sayang ni, ada dikena stamp duty tak? Daripada Puan Syukria, terima kasih. So pindah milik kasih sayang ini dia tertakluk kepada siapa pemberi dan penerima tersebut. Kan, kalau penerima itu adalah merupakan ayah anak, kan, mak ayah kepada anak, so fully exemption.
tak ada duty stamp, tapi kalau suami isteri 50% dan kalau ikatan lain tertaluk kepada stamp duty yang asal. Okey, tuan-puan, terima kasih atas soalan-soalan dan masa tuan-puan. So jangan lupa, Puan Kasha ada lagi satu soalan. Kalau hartanah ada hutang, boleh ke pindah milik kasih sayang? So sekiranya hartanah tersebut masih ada hutang. So jadinya kepentingan bank kena, maksudnya hartanah itu masih lagi dicagalkan pada hartanah tersebut masih ada lagi hutang pada bank. So pihak bank memang lebih berkuasa lah atas hartanah tersebut. So apa yang perlu buat adalah pihak pemberi milik ini perlu settlekan dulu hutang beliau, kan? Barulah boleh transfer pada orang lain sebab kita nak jaga kepentingan pihak bank. Begitu. Daripada Puan Fatimah, jika non-Muslim, boleh ke pindah milik kasih sayang ini kepada bukan isteri? Okey, so soalan yang baik pada Puan Fatimah. So jika dia non-Muslim, maknanya dia duduk bersekedudukan lah ni ya. So jadinya di pejabat tanah, mereka concern adalah berkenaan dengan ikatan kekeluargaan. Maknanya kasih sayang pindah milik tu memang kena ada ikatan kekeluargaan. So non-Muslim walaupun tindakan mereka di sisi agama mereka adalah betul, maknanya bersekedudukan, tapi still lagi untuk pindah milik kasih sayang tersebut kenalah ada bukti lah, maknanya kena ada sijil nikah. Saya believe diorang pun ada sijil nikah lah. Okey, daripada Puan Raudah Property, ayah tiri boleh ke dapat hartanah yang mana geran ada mak dan ada nama mak dan adik lelaki? Maknanya sekarang ni fahaman saya Puan Raudah tanya berkenaan dengan hartanah ini adalah milik mak dan adik lelaki. Tapi ayah tiri nak ambil. Betul puan ya? So jadinya kalau macam itu, mak dan adik ni sendiri maknanya dia half lah. Half ownership. Maknanya si mak half ownership dan si anak pula half ownership. Setengah-setengah. So dia nak bagi kepada ayah tiri. Boleh ke tidak? So jawapannya adalah boleh kerana ikatan kekeluargaan antara mereka. Maknanya si mak dan ayah tiri itu adalah suami dan isteri dan anak tiri dan ayah tiri itu adalah ni lah, dia dah jadi anak tiri lah kan. So jadinya apa yang kita dokumen perlu yang ada adalah sijil nikah tadi tu dan surat akuan sumpah lah. Maknanya si pemberi milik tu dia dengan sukarela lah dia memberi hartanah tersebut kepada ayah tiri mereka ataupun suami mereka. Daripada Cik Farid Hilmi, kalau sepupu boleh atau pakcik saudara boleh pindah milik kasih sayang? Okey, soalan yang baik pada Cik Farid. Jawapannya adalah boleh, maknanya ikatan kekeluargaan. Tapi yang specialnya, walaupun dia tak ada ikatan kekeluargaan, maknanya dia tak ada macam nak relatekan macam mana kan. So macam panjang lah pula nanti dia punya sijil, nak jadi sijil kelahiran orang sana kan. Macam sepupu ni nak bagi sijil kelahiran dia. Tapi yang sepupu yang kedua ni kena bagi sijil kelahiran dia. Tapi nak menghubungkan sebab dia sepupu tadi kan, kena bagi sijil kelahiran mak ayah dia pula lah. Macam nak cantum kat mana kan. Dia punya jawapannya adalah boleh kita sepupu antara sepupu nak bagi tapi kena ada surat akuan sumpah lah. Yang mana memang kena ada dokumen sokongan tadi tu untuk menunjukkan apa link mereka dan surat akuan sumpah